إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وأصحاب رسول الله أجمعين وأزواجه وذرياته والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، إلى أولياء الله الصالحين والعلماء العاملين، وإلى والدينا وأمهاتنا ومشائخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، لهم منا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على خير خلقه عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه وأتباعه من بعده. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت أرضا بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Yang dimuliakan Tuan Imam, Warisan Jawatankuasa Masjid, Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin hadirat, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kita meneruskan pengajian kita daripada kitab 40 Prinsip Agama karangan Imam Al-Ghazali berkaitan dengan perjalanan kehidupan kita, amalan kita, menjaga sifat zahir dan batin kita supaya peringatan pengajaran yang kita perolehi dapat memberikan manfaat kepada kita, dapat menjadikan sebagai pedoman amalan. Yang paling penting sekali, amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya masih lagi membincangkan tentang kelebihan ataupun kepentingan mengikut sunnah Nabi SAW. Dalam kitab ini menyatakan, muka surat 119 ni, yang dah telah dibincangkan panjang lebar oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab ini berkaitan dengan kepentingan kita sebagai umat Nabi SAW mengikut jejaknya. Apa yang telah disebutkan sebelum ini berkaitan dengan menjejaki Nabi SAW ini, katanya saya kemukakan ini adalah pada masalah di luar ibadah. Belum lagi dibincangkan mengenai ibadat, mengikut sunnah selain daripada ibadat. Adapun dalam masalah ibadah, maka saya tak tahu alasan untuk meninggalkan sunnah tanpa uzur, kecuali kekufuran yang samar atau kebodohan yang nyata. Imam Ghazali menegaskan, kalau perkara itu di luar ibadah yang macam kita sebutkan sebelum ini, yang berkaitan dengan tindak tanduk kita, pegangan kita, perkataan kita, di luar ibadah, tetapi dalam ibadat, kena tak ikut Nabi SAW? Imam Ghazali menegaskan memang kena, seolah-olahnya macam wajib walaupun ianya sunat. Kerana apa? Kerana itulah contoh teladan kita.
Sebab itu Imam Ghazali kata, aku tak tahu. Kalau tak ikut lagi ibadah yang Nabi buat, apa lagi perkara yang kita nak tinggalkan? Bila kita kata contoh teladan yang baik, maka kita hendaklah ikut. Tak ada perkara yang lebih penting lagi daripada kita melainkan mengikut contoh teladan Nabi Muhammad SAW. Penjelasannya adalah bahawa Nabi SAW bersabda, solat berjemaah lebih utama 27 darjat daripada solat bersendirian. Ini kita tahu. Ini kita tahu. Solat berjemaah lebih utama daripada solat seorang diri. Ini solat jemaah. Fardu. Solat fardu berjemaah. Ini kita tahu. Lebih 25 darjat. Ada riwayat kata 27. Apa pun menunjukkan bahawa kelebihan dalam kita mengikut tauladan ataupun sunnah Nabi SAW ini memberikan kepada kita manfaat yang sangat besar untuk diri kita, untuk para jemaah, untuk umat Islam, semua sekali. Kerana dengan jemaah itu, kehidupan kita menjadi lebih tersusun, teratur, ada timbang rasa, ada sikap tolong-menolong, ada sifat memaafkan. Jadi itu sebab apabila tonggak agama kita, solat, kita lakukan secara berjemaah. Kita berjemaah ni ramai kan. Jadi bertambahlah rasa kasih sayang di antara sesama orang Islam. Tu kalau kita tengok dia punya kelebihannya. Tapi bagaimana kita menekankan dalam seharian kita ini untuk kita tidak terlepas daripada solat fardu berjemaah. Untuk orang lelaki lah. Untuk orang lelaki. Yang orang perempuan tak apalah, duduk rumah. Sekarang ni kemudahan dah banyak. Kan? Boleh nak datang masjid, boleh. Bila-bila masa boleh, tak ada masalah. Kemudahan dah ada, tak ada masalah. Tapi diutamakan kepada orang lelaki. Jadi tanggungjawab orang lelaki bukan setakat beri nafkah kepada keluarga sahaja, tetapi mereka juga bertanggungjawab dalam bentuk kemasyarakatan. Datang ke masjid, buat gotong royong, tolong apa yang patut dalam masyarakat. Ini orang lelaki. Tanggungjawab orang lelaki ni bukan keluarga sahaja. Semua. Termasuklah menolong orang lain. Ini yang dikatakan hidup berjemaah. Jadi ini sangat penting. Islam dah ajar kepada kita kepentingan berjemaah. Bagaimana mungkin jiwa orang mukmin membolehkan untuk meninggalkan solat berjemaah tanpa uzur? Ini Imam Ghazali tanya kita balik. Macam mana kita mengaku kita sebagai seorang Muslim, seorang mukmin, tapi sembahyang jemaah tak bersungguh-sungguh. Jadi kita kena letakkan azam. Kena letakkan azam dalam diri kita untuk kita sebanyak mana yang boleh kita laksanakan solat berjemaah. Nabi tekankan, malah ada hadis yang menyatakan bahawa kepentingan solat berjemaah ni hingga Nabi kata, aku nak bakar rumah orang-orang yang tak nak pergi sembahyang jemaah. Sampai tahap macam tu. Sebab apa? Bila kita tidak mementingkan jemaah, sembahyang jemaah khususnya, itu menunjukkan bibit-bibit kita nak menjauhkan diri kita daripada masyarakat. Dalam Islam tak macam tu. Kita tak boleh lepas daripada masyarakat. Kita tak boleh fikir diri kita sendiri. Tak boleh. Kita kena fikir diri kita, keluarga kita dan masyarakat.
Sebab kita duduk dalam masyarakat. Jadi Islam sangat mementingkan kita hidup berjemaah, bersatu padu di antara satu sama lain. Dengan cara permulaannya dengan solat berjemaah. Sebab itu kalau tak ada uzur, janganlah kita sengaja-ngaja. Betul, penyebabnya boleh jadi kerana kejahilan atau lalai dari memikirkan perbezaan kelebihan yang sangat besar ini. Siapa saja yang dia anggap bodoh oleh orang lain kerana mengutamakan yang satu daripada yang dua, bagaimana mungkin dirinya tidak dianggap bodoh kerana mengutamakan yang bernilai satu daripada yang 20 darjat. Lebih-lebih dalam hal yang ia merupakan tiang agama dan kunci kebahagiaan abadi. Imam Ghazali tegaskan, bagaimana kita sebagai seorang yang berpegang kepada agama meringan-ringankan perintah agama. Jadi ini tak sepatutnya lah. Dah diberitahu kepada kita bahawa sembahyang berjemaah itu lebih banyak ganjarannya daripada sembahyang sendirian. Lebih-lebih lagi perkara yang berkait dengan fardu, perkara yang fardu, yang wajib kita buat. Adapun kekufuran, maka ia adalah terlintasnya dalam fikiran bahawa maksudnya bukan demikian, tetapi ungkapan seperti itu hanyalah untuk mendorong orang untuk berjemaah. Kalau tidak, lalu apa hubungan antara berjemaah dengan bilangan khusus ini serta bilangan-bilangan yang lain? Kufur tersembunyi ini kadang-kadang bersarang di dada sementara pemiliknya tidak merasakan. Lalu kebodohan apa lagi yang lebih besar daripada seseorang yang membenarkan ahli nujum dan doktor dalam masalah yang lebih jauh dari hal itu, sementara dia tidak membenarkan Nabi SAW yang mampu menyingkapkan rahsia-rahsia alam malakut. Imam Ghazali, dia melihat bahawa kepentingan kita mengikut Nabi ni tak boleh kita pilih bulu. Tak boleh kita pilih-pilih mana kita nak buat. Terutamanya perkara yang menjadi galakan ataupun menjadi suruhan yang utama. Lebih-lebih lagi, contohnya macam sembahyang berjemaah ini menambahkan hubungan erat di antara umat Islam. Sangat penting. Sangat penting. Tetapi kita ni lebih percaya kadang-kadang lebih percaya kepada perkara-perkara yang bukan kata-kata Nabi. Itu masalah. Puncanya apa tuan-tuan dan puan? Puncanya ialah kelemahan kita. Kelemahan kita ini adalah disebabkan kurangnya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa yang banyak yang belum diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala masih ada lagi dalam hati kita. Itu punca utama dia. Jadi kita perlu memperbanyakkan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala lembutkan hati kita untuk kita mudah melaksanakan segala perintahnya dan meninggal segala larangannya. Kena minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau tidak tak mampu. Bila Nabi berkata ataupun bersabda, itu menunjukkan kepentingan. Contoh teladan yang Nabi buat adalah kepentingan yang melebihi segala-galanya. Itu yang disebutkan sebagai sunnah. Ikut cara Nabi. Mengikut cara Nabi ni dia zahir dan batin. Zahir dan batin. Zahir tu nampak apa yang Nabi buat, apa yang Nabi tak buat. Tetapi yang batinnya itu merupakan perkara-perkara yang disebutkan sebagai akhlak.
Akhlak, tingkah laku dalaman Nabi SAW. Dengan tingkah laku Nabi SAW yang berada dalam hati, Imam Ghazali kata apa? Imam Ghazali kata dalam kitab ni juga, dia kata akhlak itu datangnya daripada dalam diri kita. Apabila akhlak itu terpancar dalam hati kita, kebaikan terpancar dalam hati kita, maka ia menyerlahkan tindakan zahir kita. Itu akhlak. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang sangat mulia. Itu menunjukkan zahir batin Nabi itu bersih. Tindakan kita ini kadang-kadang tak sama dengan hati kita. Sebab itu kalau kita nak kenal orang, dia bukan boleh kenal sehari dua hari, tak. Dia kena kenal lama. Baru nampak budi pekertinya. Sama juga kita, orang nak nilai kita, orang akan tengok kita lama. Baru nampak yang sebenarnya diri kita. Jadi, diri kita itu datangnya daripada didikan hati kita. Hati kita baik, dia akan keluarkan yang baik. Kalau sehari dua mungkin kita boleh berlakon ataupun kita boleh kontrol diri kita. Tapi bila dah lama, itulah sebenarnya diri kita. Tak boleh tutup dah. Tak boleh tutup dah. Itu perangai kita. Manakala seorang ahli nujum berkata kepadamu, apabila telah berlalu masa 20 tahun hari, 27 hari sejak pertama kali berubahnya rasi bintangmu, maka kamu akan ditimpa bencana. Maka kamu harus berhati-hati pada hari tersebut dan diamlah sahaja di rumahmu. Maka pada saat itu kamu selalu terasa gelisah dan meninggalkan semua kegiatanmu. Jika kamu bertanya pada ahli nujum tersebut tentang penyebabnya, nescaya ia akan berkata kepadamu, sesungguhnya saya katakan demikian kepadamu kerana antara darjat fajar kadzib dan keadaan rasi bintang Saturnus sebesar 27 darjat. Maka bencana tertunda dalam setiap satu darjat selama satu hari atau satu bulan. Jika dinyatakan kepadamu bahawa ini tidak masuk akal, mereka tidak ada hubungannya, maka kamu sama sekali tidak akan percaya kepadanya. Akan tetapi hatimu tidak akan kosong dari membenarkan ucapannya. Betul lah. Orang tukang telik ataupun sekarang ni tak payah cari tukang telik, dia dah ada buku-buku dia. Buku-buku telikan. Tengok tarikh lahir, tengok bintang, kan. Kalau orang macam ni, sikap dia macam ni. Dia kata, contohnya dia kata, kalau ada ahli nujum kata, orang menelik ni, dia kata, hati-hatilah kamu pada hari 27. Hari yang ke-27. Kerana dia kata hari yang ke-27 ini bintang itu berubah. Bila bintang tu berubah, nasib kamu pun juga akan ditimpa malang. Dia kata macam tu. Alah, tak percayalah. Kita pun kata tak percayalah. Tipulah ni. Tapi di sudut hati kita, boleh jadi betul juga. Ini masalah. Ada juga kepercayaan. Kita lebih percaya orang yang kata-katanya ataupun menilik ini daripada apa yang Nabi sabdakan ataupun yang Nabi suruh ataupun yang Nabi larang. Kita lebih percaya. Ini yang menjadi masalah pada diri kita untuk kita melaksanakan
amal soleh. Sebab ada perkara-perkara lain yang juga kita percaya. Kita percaya juga Allah Ta'ala wujud. Kita percaya juga adanya hantu. Kan? Lalu kat kubur takut juga. Kan? Macam mana tu? Boleh boleh ni ke? Tak. Lebih percaya lagi kuat. Kan? Wujud hantu dengan wujud Tuhan lebih kuat wujud hantu. Kan? Dah kontrol dah, habis dah kontrol. Meremang pula bulu roma. Dia dah datang. Bila datang tu dah tak ada dah Tuhan. Tuhan dekat dengan kita, mana ada rasa apa-apa. Tapi kalau makhluk halus dekat dengan kita, dah meremang bulu roma. Naik kat tengkuk ni, remang bulu roma. Tangan tegak bulu roma ni. Kan? Kita kata, sudahlah, dah datang dah hantu. Kacau kita kan. Ini kita sedar ataupun tak sedar, kita dah percaya. Jadi ini tanda kita lemah. Tanda kita lemah. Jadi kita kena tengok, cek balik diri kita. Supaya kita ini menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni hamba. Segala perintahnya itu adalah tanggungjawab kita. Kamu mengatakan tentang perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala merupakan suatu keajaiban yang tidak kamu ketahui hubungannya, dan mungkin sahaja para ahli tidak mampu menemuinya. Telah diketahui melalui eksperimen bahawa hal itu merupakan hal yang mempengaruhi walaupun tidak dikenali kaitannya. Kemudian jika suatu masalah dikembalikan pada berita kenabian dari yang gaib, kamu menolak orang ahli seperti ini dan kamu tetap menuntut kaitannya yang lebih jelas. Bukankah faktor ini hanyalah disebabkan oleh syirik tersembunyi atau bahkan kekafiran yang nyata? Kita tengok kiri kanan kita. Kita tengok kiri kanan kita. Kejadian alam yang Allah Ta'ala jadikan yang sangat unik, yang sangat indah, yang sangat mengagumkan. Tak boleh dinafikan. Kita menyaksikan. Sama ada kita saksikannya itu dengan mata kepala kita, ataupun kita saksikannya dengan panca indera kita. Kita dapati bahawa semua kejadian itu sangat menakjubkan. Sangat menakjubkan. Cuma kita lebih takjub daripada kita meyakini bahawa yang menjadikan itu Allah. Sebenarnya yang lebih menakjubkan itu adalah penciptanya. Allah itu lebih menakjubkan. Kehebatannya, macam mana dia jadikan? Macam mana Allah Ta'ala jadikan semua kejadian ini untuk kita? Kita boleh buat ikut suka hati kita, buat macam mana. Allah Ta'ala berikan kemudahan itu kat kita. Tapi pada masa yang sama, perintahnya kita buat abaikan. Imam Ghazali kata, ini dia panggil kufur ataupun syirik khafi. Kita saksikan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, kehebatannya, tetapi kita tidak laksanakan apa yang disuruh. Ini yang dikatakan syirik khafi ataupun syirik yang tak nampak. Kufur yang tak nampak. Kita yakin Allah Ta'ala itu mencipta kita, Allah Ta'ala itu menjadikan semua di alam ini, tetapi penyaksian itu tidak kita melakukan tanggungjawab kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Tanggungjawab kita apa? Ikutlah perintahnya, tinggal larangan dia. Kita tengok matahari, bulan dan sebagainya. Sungguh menakjubkan kejadian. Tapi takkan sampai setakat tu je. Bila kita tengok apa sahaja kejadian Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita sepatutnya hati kita itu tertaut kepada Allah,
rasa kita lemah, rasa dia yang maha agung. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran ayat 190, 192. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam kejadian langit dan bumi itu dan kejadian siang dan malam itu mempunyai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi siapa yang sedar kejadian itu daripada Allah, iaitu golongan yang disebut sebagai ulul albab. La ayatin li ulil albab. Yang sedar tentang besarnya hikmah kejadian alam itu ialah orang ulul albab. Siapa ulul albab? Bukan sekolah ulul albab. Nama sekolah ulul albab. Allah Ta'ala sebut ulul albab bukan yang itu. Ulul albab ialah Allah Ta'ala sebutkan. Ayat 191 surah Ali Imran. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ulul albab, golongan ulul albab ini ialah orang-orang yang sentiasa mengingati Allah, berzikir kepada Allah, berdiri, duduk dan baringnya. Maksud berdiri, duduk dan baring ini maksudnya sepanjang waktu. Sebab kita ini tak berdiri, duduk, tak duduk, baring. Tak ada dah keadaan lain. Allah Ta'ala memuji golongan ini. Golongan yang sentiasa ingat Allah Ta'ala pada semua keadaan, pada sepanjang waktu. Apabila Allah Ta'ala menyebutkan golongan ini adalah golongan ulul albab, orang yang ingat Allah Ta'ala, yang berzikir kepada Allah Ta'ala, pagi, petang, siang, malam, tak pernah tinggal daripada mengingati Allah. Agak-agak golongan ini ada ke tak ada? Tentulah ada. Kalaulah golongan ni tak ada, tentulah Allah Ta'ala tak sebut. Golongan ini ada, golongan ini wujud, orangnya ada sepanjang masa. Sebab itu Allah Ta'ala puji. Kerana orang-orang ini sentiasa ingat Allah Ta'ala. Bukan setakat ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka menikmati keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengkagumi, mereka menyaksikan kehebatan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan alam yang begitu hebat. Lalu mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau jadikan ciptaan ini bukanlah sia-sia. Maksudnya bukan sia-sia apa? Kau jadikan ini supaya kami sedar bahawa kejadian ini melambangkan kehebatan engkau, melambangkan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanak. Akhir sekali orang ini, golongan ulul albab ini kata apa? Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Bila kita melihat sesuatu yang mengkagumkan kita, kita sebut subhanallah. Jadi orang ini sebut subhanallah. Kami mengkagumi ciptaanmu ya Allah.
Engkaulah yang paling hebat. Engkau menjadikan ciptaan yang amat mengagumkan ini. Engkaulah yang paling hebat. Yang paling berkuasa. Rabbana subhanak faqina azaban nar. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Ini baru betul. Sebab apa? Sebab inilah tandanya kita dapat memahami, dapat merasai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan pandang saja tak, tuan-tuan. Semuanya itu menunjukkan kehebatan, kekuasaan, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita sembah. Memang patut kita sembah pun. Dialah yang Tuhan yang bukan disuruh kita nak buat sembahyang 24 jam tak. Buat apa yang disuruh. Cumanya dalam kaedah orang yang sentiasa mengingati Allah Ta'ala ini, dia jalan automatiknya dalam hati dia sebab dia berzikir sentiasa. Bila kita buat latihan, tuan-tuan dan puan, ini betul-betul saya cerita pengalaman orang-orang yang belajar berzikir dan zikirnya itu berjalan. Sepanjang masa tuan-tuan. Sepanjang masa. Berzikirnya tu sepanjang masa berjalan. Sebab apa? Dia latih. Berlatih. Bila kita latih diri kita ingat Allah dalam hati kita, rasakan kekuasaannya, rasakan kehebatannya, rasakan kesempurnaannya, tersemat dalam hati kita. Nabi kata apa? Inna aynayya tanamani wa la yanamu qalbi. Sesungguhnya mata aku ini mengantuk, rasa nak tidur, dia tidur. Tetapi hati aku ini tak pernah tidur. Kerana apa? Sentiasa ingat Allah. Sentiasa ingat Allah. Banyak kisah banyak kisah tentang seseorang yang mengingati Allah. Bukan cerita, bukan dongeng tuan-tuan. Ini betul. Ada seorang doktor di HKL. Ini saya ambil kisah orang cerita. Guru saya cerita. Dia ni pengungsi masjid dekat HKL, dah meninggal dah. Datuk apa nama? Datuk doktor apa? Dia ni, saya dah banyak kali cakap dalam kuliah saya. Dia ni, guru saya tanya dia. Dia kata, Datuk macam mana Datuk ni belajar ilmu tasawuf ni, belajar tarekat ni. Sedangkan Datuk ni dah cukup dah. Kan dah ada jawatan yang bagus, ada keliling Datuk semua bagus. Tapi kenapa Datuk, jarang saya jumpa orang macam Datuk ni lah yang nak belajar. Lalu Datuk ni kata, sebenarnya tuan Ustaz, saya mengalami satu keadaan. Iaitu, satu ketika ada seorang pasien saya, sakit saya rawat. Apabila saya buat prosedur saya pakai teleskop nak dengar jantung kan. Okay. Menakjubkan saya, mengejutkan saya. Apabila teleskop tu dia letak dekat jantung, dia bukan dengar degupan jantung tuan-tuan. Dia dengar bunyi apa? Allah, Allah, Allah. Dia sangat terkejut tapi dia tak cakap. Dia pusing, ambil kat belah belakang pula. Dengar benda yang sama tuan-tuan. Allah, Allah, Allah. Dia terkejut tapi dia buat macam biasa. Esok masa dia nak buat operation, pembedahan, dia cek sekali lagi. Mungkin semalam dia penat ke apa kan. Dia cek sekali lagi. Dia dengar sama saja macam semalam. Allah, Allah, Allah. Orang tua ni tak cakap apa, senyap mulut tak cakap apa. Tapi jantung dia dengar, dia yang dengar. Tak apalah, dah habis. Dia buat operation semua. Dia pergi
ziarah, pusing kan, buat lawatan kat sakit. Dia tengok orang tua ni dikerumuni oleh ramai orang. Dia kata, dipanggil salah seorang, "Cik, saya nak tanya, ni siapa ni?" "Oh, inilah guru kami. Guru tarekat." Maka dia daripada situlah dia mendekati belajar ilmu tarekat. Kerana dia kata dia tak pernah dengar, tak pernah jumpa keadaan gini. Jadi cerita ni bukan cerita dongeng, tuan-tuan. Bila seseorang itu telah sebati dalam jiwanya mengingati Allah, dia akan zikir jalan sendiri. Kita nak macam tu. Tapi kalau kita tak belajar berzikir, kita tak ada semangat ataupun tak ada rasa nak belajar berzikir, dia tak akan dapat. Jadi Allah Ta'ala sebut tu betul. Orang-orang yang sentiasa ingat Allah Ta'ala berdiri, duduk dan baring. Tetapi dengan kaedahnya, dengan caranya. Ada kaedah-kaedahnya yang, sebab itu kalau nak faham, kena belajar ilmu tarekat. Kalau Negeri Sembilan ni tak ada masalah belajar ilmu tarekat ni, dah ada enakmen tarekat tasawuf, boleh amal mana-mana, mana tarekat yang telah diiktiraf di Negeri Sembilan. Itu laluan azan sejak. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu adalah perkara yang perlu kita jadikan pedoman. Apa yang Imam Ghazali sebutkan di sini adalah untuk kita memberatkan atau mengutamakan sunnah Nabi SAW. Macam mana sekalipun, walaupun perkara tu kadang-kadang tak masuk akal kita pun. Tapi ikut. Kenapa? Kerana semua yang Nabi buat itu merupakan mukjizat. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semua yang datang daripada Rasulullah itu merupakan wahyu daripada Allah. Itu adalah perkara yang betul. Sebenarnya apa yang menyebabkan adanya semua permasalahan ini adalah kamu tidak bersungguh-sungguh dalam masalah akhiratmu. Kita meringan-ringankan perkara akhirat kita. Sebab itu banyak perkara yang kita ikut tetapi sunnah Nabi kita remeh-remehkan, ringan-ringankan. Akan tetapi kamu lebih mementingkan urusan duniawi. Oleh kerana itu kamu merendahkan urusan akhiratmu dengan pernyataan ahli nujum dan para doktor. Minta maaf lah, bukan maksud dia kat sini nak kata doktor tak betul, tak. Maksudnya apa? Kita percaya orang lain daripada Nabi SAW, lebih kita percaya. Sedangkan perkara yang sama juga, tetapi kita lebihkan yang lain. Kita tak pentingkan akhirat kita. Itu maksudnya. Jangan terasa hati pula dia sebutkan ada para doktor pula kat sini kan. Tak ada Itu bukan tujuan nak menghina, bukan Nak merasakan bahawa diri kita ini perlu utamakan urusan akhirat kita daripada dunia kita. Dan juga dengan kebimbangan, kegelisahan, harapan dan masalah yang jauh jadi terkait sejauh-jauhnya dan terbawa pada kemungkinan yang jauh kerana orang yang berharap kebaikan gemar berburuk sangka. Jadi orang yang nak buat baik ni, dia perlukan ada sesuatu yang boleh menjadi motivasi. Jadi kita kena buat sesuatu yang memberikan semangat kat kita untuk kita nak buat. Andai kata kamu terfikir nescaya kamu tahu bahawa sikap berhati-hati terhadap lintasan fikiran yang abadi ini adalah kebodohan. Jika kamu bertanya lantas dalam bentuk amalan apa yang aku harus ikut sunnah. Nak ikut sunnah tu macam mana? Macam mana kita nak ikut sunnah tu? Lalu jawabku. Imam Ghazali kata, dalam segala yang termuat oleh sunnah. Mana apa sahaja yang ada dalam sunnah, apa sahaja. Kita kena pegang apa sahaja yang ada dalam sunnah, selagi boleh kita buat, kita buat. Itu betapa besarnya ulama dahulu berpegang dengan sunnah Nabi SAW. Ada pula yang kata ikut sunnah tapi macam tak ikut sunnah. Tak baik cakap macam tu. Kita buat mana yang mampu kita buat. Mungkin hari ni tak mampu kita nak buat, esok mampu kita buat. Akan datang mungkin kita boleh buat.
Jangan hina orang tak buat sunnah. Lagi mana kita pun tak buat. Kita tak habis sunnah kita buat lagi. Tak boleh. Riwayat tentang hal itu amatlah banyak. Misalnya dalam hadis disebutkan bahawa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berbekam pada hari Sabtu dan Rabu, lalu ia terkena penyakit kusta, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Ada hadis menyebutkan jangan berbekam pada hari Sabtu dan Rabu. Ini saya tak tahulah Imam Ghazali ada sebut. Sebab apa yang disebut oleh Imam Ghazali biasanya ada dalam hadis. Cumanya hadis tu sahih tak sahih aja. Bukan tak sahih, dia kerana hadis tu dipanggil hadis dhaif. Kalau Imam Al-Iraqi ya, Al-Hafiz, orang yang menulis tentang hadis-hadis yang diletakkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, dia kata dalam tu hadis dalam tu ada yang hadis dhaif, katanya. Ada hadis dhaif. Hadis dhaif boleh pakai. Cumanya tak boleh digunakan sebagai hujah. Maksudnya, kalau contohnya ada hadis mengatakan tak payah semayang, kita tak boleh pakai. Sebab hadis semayang lebih banyak. Macam tu yang gitu. Kan? Hadis dhaif ini dia lebih kepada fadilat amal. Kelebihan amal. Ini contoh di antara ni, contohnya begini. Barang siapa yang berbekam pada hari Sabtu dan Rabu lalu dia terkena penyakit kusta, janganlah mencela kecuali dirinya sendiri. Tak boleh. Kemudian ada salah seorang ahli hadis berbekam pada hari Sabtu. Ini dia cerita ni, Imam Ghazali cerita. Ada seorang ahli hadis berbekam pada hari Sabtu. Seraya mengatakan bahawa hadis tersebut adalah hadis lemah, hadis dhaif. Lalu ia terkena penyakit kusta yang menyeksanya sampai akhirnya dia bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Dia berbekam pada hari Sabtu, akhirnya kena penyakit kusta. Dia tahu hadis tu ada, tapi dia kata ini hadis dhaif, hadis lemah. Dia kena. Hingga Allah Ta'ala nak berikan pengajaran kepada dia, dia mimpi jumpa Rasulullah. Maka dia pun mengadulah penyakit itu kepada Rasulullah SAW. Lalu Nabi bersabda, mengapa kamu berbekam pada hari Sabtu? Dia kata, ini kerana perawinya lemah, hadis ni lemah. Dia kata kat Nabi, ya Rasulullah, hadis ni lemah, perawi dia lemah. Baginda bersabda, bukankah dia meriwayatkan hadis itu dari aku? Walaupun dia lemah, tapi kau tahu tak hadis itu walaupun dia lemah, tapi itu daripada aku, kau tahu tak? Dia pun berkata, ya Rasulullah, aku mohon maaf, aku bertaubat daripada sangkaan aku. Seolah-olahnya hadis lemah tak boleh amal. Salah ini disebutkan. Lalu Rasulullah SAW mendoakan kesembuhannya, dia pun sembuh dan hilang penyakitnya yang ada padanya. Nabi SAW berkata, barang siapa yang berbekam pada hari Selasa pada tarikh 17, maka itu adalah ubat dari sunnah. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang tidur setelah waktu asar kemudian dia hilang akalnya, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya. Maksudnya tak makruh tidur lepas asar. Nabi SAW kecuali kalau terlalu penat sangat. Kalau boleh jangan. Ada disebutkan Nabi SAW bersabda, jika tali kasut salah seorang daripada kamu putus, janganlah dia berjalan dengan kasut yang satu sampai dia membaiki tali kasutnya. Kalau ada satu yang putus, cabut kasut dua-dua, jangan jalan sebelah. Sebelah ada, sebelah tak ada. Tak tahulah kenapa. Sebab menurut Imam Ghazali ini hadis. Macam mana pun hadis ni kita kena raikan. Betul tak betul, sampai tak sampai. Tapi bila dirawikan oleh hadis, dalam disebut oleh para ulama hadis, kita kena raikan, jangan kita nafikan. Ini hati-hati kita dengan sabda Nabi. Nabi SAW bersabda, jika seorang wanita bersalin, maka hendaklah makanan yang pertama kali dimakan olehnya adalah kurma basah.
Bahasa Arab tu dia, orang Arab panggil yang muda dia panggil rutab. Jika tidak ada maka hendaklah dia makan kurma kering orang lepas bersalin. Makan kurma yang basah ataupun kurma kering. Sebab seandainya ada yang lebih utama darinya, nescaya Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya makanan untuk Maryam ketika ia melahirkan Nabi Isa AS. Itulah makanan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Siti Maryam. Baginda juga SAW bersabda, jika seseorang membawa yang manis-manis, hendaklah dia menuangkannya, dan jika seseorang membawa wangi-wangian, hendaklah dia mengusapnya. Masih banyak lagi contoh dalam masalah adat yang semuanya tidak kosong dari rahsia. Jadi kadang-kadang kita mungkin jumpa hadis-hadis yang kadang-kadang seolah-olahnya macam bertentangan. Tetapi kita kena sabar. Jangan cepat kita menuduh ataupun berlawanan dengan hadis tersebut. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada apa yang kita belajar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita untuk kita mudah beramal dan sama-sama kita dapat beramal. Mudah-mudahan amalan kita yang kita lakukan itu mendapat rahmat daripada Allah. Allah Ta'ala terima dan jadikan amalan-amalan kita itu sebagai pahala kita di akhirat nanti. Jadi setakat itu dulu aku lakukan hadza wa astaghfirullahal azim li lakum wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa li abaina li ummahatina li masyayikhina wa li muallimina dhal huquq alaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم فرج كرب المكروبين واقض الدين المدينين وسع عبادك المقلين واكتب نجاح الامتحانين اشف المرضى وعاف المبتلى ورد شاردنا اليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر.